Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang ria rasanya oh bila kita bersama. Wah, cantiknya baju Zack. Tengah feel dia tu. Mas. Oh, hidup ni usaha persiakan. Okey, saya bila dengar lagu Datuk Sheila Majid ni kan, memang memberikan satu semangat bahawa dalam kehidupan kita ni ada hitam putih kehidupan, ada warna-warni, ada pelbagai cerita dan juga perkara, Zack. Sebab itu hari ini untuk anda semua kita pakai baju color-color. Betul. Hari kita meraihkan warna-warni kehidupan itu. Guys, sebab tu hari ni Zack dengan Muaz, sebelum kita ke udara kita cakap, Muaz, let's do this. Yeah. Itu mencorakkan warna kita untuk hari ini. Betul ya. Sebab bila sebut mengenai warna, setiap daripada kita mungkin mempunyai minat color ataupun minat warna yang berbeza. Benar. Macam Zack minat warna apa? Zack suka warna biru. Okey, warna biru ni antara warna favourite seluruh dunia. Maksudnya kalau orang tengok warna biru ni antara warna ketenangan, dan kalau dibuat kajian, warna biru adalah nombor satu. Betul. Dan tambahan pula, warna biru kalau menurut kajian psikologi, biru ni adalah karakter yang emosi. Dia macam sikit macam, kalau Muaz terasa hati dengan aku ke? Dia menjaga hati orang. Itu dari sudut psikologi. Okey, kalau saya minat warna hitam. Itu warna ke, Muaz? Itu masalahnya bila tanya Muaz minat warna apa? Saya minat warna hitam. Tapi mungkin warna hitam ni ada orang kata warna yang dia macam ke belakang sikit, warna yang dark, warna yang ada banyak rahsia. Tapi kejap lagi nanti kita akan tanyalah, Zack, sebenarnya warna hitam ni apa yang ada? Itu kita. Kalau penonton dekat rumah macam mana pula? Apakah warna kegemaran anda? Kami nak tahu. Zack dengan Muaz nak tahu, right? Tapi sebelum itu, kita nak update cuaca untuk hari ini, Muaz. Baik, cuaca kita pada hari ini kalau kita tengok, Zack, keadaan di seluruh Malaysia memang tak menentu. Hujan panas, dan jom kita mulakan di Kuala Lumpur. Dijangkakan hari ini ribut petir masih lagi diteruskan, begitu juga dengan Shah Alam ribut petir. Baik, dan di Ipoh juga ribut petir jugalah, Muaz, dekat Ipoh. Lepas ke Ipoh kita ke Georgetown, ramalan cuacanya cerah. Manakala di Alustar dijangkakan ribut petir pada hari ini, dan di sebelah utara Arau pun dijangkakan keadaan cuaca yang sama, dan di Kota Baru kita beralih juga dijangkakan hujan. Kalau Kota Baru hujan, Ganu pun hujan juga lah. Tapi tak apa, kita permudahkan semuanya. Kuantan ribut petir. Ramalan cuaca Kuantan ribut petir, Johor Bahru cerah, Muaz. Okey. Dan seterusnya kita nak ke Bandaraya Melaka cerah, dan juga di Seremban ribut petir. Jadi terlalu awal tu saya katakan. Saya nak kata selatan tadi banyaknya cerah. Kuching pun ribut petir, dan terakhir sekali kita ke Kota Kinabalu. Ribut petir juga, Muaz. Okey, jadi kepada anda semua berhati-hati di mana saja lokasi yang anda pergi, kerana kita semua sudah maklum bahawa dalam kes COVID yang telah pun dilaporkan, ini pertama kali dalam sejarah di negara kita. Sebelumnya 27,000, semalam telah pun dilaporkan 26,701 kes baru, dan juga seperti yang telah pun dimaklumkan oleh YBKJ, setiap kali pengumuman tidak akan dibuat pada waktu petang, ianya akan dikumpulkan semua data dan akan dikemaskinikan pada pukul 10 pagi, iaitu pada hari ini 10 pagi kita akan dapat tahulah kes harian semalam. Jadi itulah bila kita dah sebut angka-angka ni, Muaz, kan? Kita bukanlah nak kata datang ambil peduli, tapi kita lebih kepada berserah. Semoga segalanya baik-baik. Alright, dan bila tengok kes macam tu pun, tak sangka lah. Penjangkit tinggi, penjangkit turun kan. Kita berserah je lah, Muaz. Betul ya. Jadi semoga kita dilindungi, dan sila jaga SOP untuk anda semua. Jom kita nak mulakan Borak Kopitiam kita hari ini dengan masuk kelas. Saya percaya, Zack, pagi-pagi dah kelas. Ya, setiap kali apabila kita, ingat tak Dr. Lufti kata, setiap tahun kita kena ada sesuatu yang nak dibelajar. Betul. Hari ini kita nak belajar bahasa Turki. Lagi sekali bersama dengan Dai Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Nampak gayanya dekat Istanbul. Waktu lain tu ni ceritanya. Sekarang pukul 3 pagi Ya. Tak bisa tidur. Baru kali masuk ni kita dah boleh. Kita dah tahu dah. Okey. Jadi untuk anda semua, awas ya, walaupun kat belakang tu nampak macam kat setapak, tapi sebenarnya Dai Imran ada kat Istanbul, okey? Alright. Dai Imran. Boleh kita mula untuk hari ini? Boleh.
Alright, so kita belajar hari bahasa ni Turki. kita akan belajar berkenaan dengan apa? Okey, kebetulan kita hari ni topik kita warna-warni kehidupan. Okey. Kita tanya pasal warna Muaz. Boleh. Okey, Muaz tanya. Alright. Warna nak taruh terus tanya je. Tanya warna. Okey. tanya warna. mungkin okey, kita ambil satu dululah sebab kita ada favorite Zack biru, warna favorite saya hitam. Biru dalam bahasa Turki, sekali lagi mungkin boleh dikongsikan. Biru dalam bahasa Turki mavi. Ingat. Mavi. Mavi King. Okey, itu biru. Ha. Kalau warna, maksud warna tu apa? Warna ialah rank. Rank bukan saja. Mavi. Rank Boleh Mavi. kita sebut macam tu, rank Mavi. Kalau kita nak cakap warna biru, kita akan cakap mavi rank. Mavi rank. Mavi rank. Sedap letak dekat Instagram. Mavi. nama. Kalau saya Mavi punya rank. warna hitam, Warna hitam siah. Siah rank. siah rank. Saya tak jadi letak kat kereta. Lain. Kau dengar. Muaz, dengar Ha. saya punya. Ha. Mavi rank. Nampak hebat tu. Siah rank. Siah rank. Ini kat Terengganu kenal. Alright. Siah rank. Okey, seterusnya. Okey, macam tadi Muaz tahu warna kegemaran Zak warna biru. Tapi kalau Muaz nak tanya, awak suka warna apa? Okey, awak suka warna apa? Mudah saja ayat dia. Awak suka warna apa? So soalan ni ialah hangi rengi seviyorsun. Renggi bang. Hangi Rengi Seviyorsun. Cantik. Sekali lagi. Hangi Renggi Seviyorsun. Hui. Hangi Renggi Seviyorsun. Pom jadi biru. Okey. Alright. Jawablah balik tadi. Buat balik. Okey dah tak ada kat depan. Cuba buat. Hangi Renggi Seviyorsun. Cantik. 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 Dah boleh pergi Turki. So saya pun kata Mavi rank. Mavi rank. Biru. Warna biru. Warna biru. Seterusnya. Siah rank. Okey. Warna merah sesuai dengan awak. Ni contohnya. Okey. Bila Z dah tanya saya nak cakap warna ni. merah sesuai dengan awak. Jadi kita cakaplah kırmızı renk sana çok yakışıyor. Sikit. Kirmizi rank. Kırmızı. Kırmızı. Okey, I yang macam tu, I yang tak ada titik tu, dia sebutan dia jadi E. Kırmızı rank sana kok Kırmızı renk. yakışıyor. Okey, Zack, cuba Zack. Dia kırmızı renk sana çok yakışıyor. 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 S tu ada cangkuk kat bawah, jadi dia jadi SY. Sure. Yakışıyor. Nampak bincaan. Nampak hebat tu. Minggu lepas belajar dengan Haziq. Kırmızı renk sana çok yakışıyor. Sure. Okey, cantik. Sure. Ada improvement. Yakışıyor. Ada improvement. Ada Muaz. improvement. Sebab S bawah tu. Okey. Baik, Okey. seterusnya Zack. Lepas tu contohnya Z dengan Muaz kan, kita keluar dekat Parking Lot, kita macam wah cantiknya pelangi tu berdua. Ya. Turki ni macam mana? Okey, sebelum ni kita dah belajar wah cantiknya. Cantik itu guzel, tapi bila kita ada unsur kegaguman dekat situ, kita akan sebut ne kadar guzel. Macam tu. Ne kadar guzel. Ne kadar guzel. Jadi bila kita nak kata pelangi itu, pelangi dalam bahasa Turki gökkuşağı. 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 Macam Kelantan pun ada juga ni. Gökkuşağı. Gökkuşari. Sari. Gökkuşağı. Cara. Dia G tu disebabkan ada tanda kat atas tu, dia jadi silent. So kita sebut gökkuşağı. Gökkuşağı. Sebab air tak ada bulan. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Gökkuşağı ne kadar güzel. Gökkuşağı ne kadar güzel. Betul. Ini kalau So sebut kalau jumpa apa-apa yang cantik pun, kita sebut je ne kadar güzel. Guzel tu cantik. Bila kita sebut ne kadar, ada unsur kegaguman dekat situ. ya, ne kadar güzel. Ni kalau sampai kat Turki tiba-tiba nampak pelangi, tak sempat nak ingat ayat tu. Rainbow. Rainbow kan. Okey. Kadar güzel. Okey, Muaz, ini yang saya dah lama nak cakap dengan awak. Okey, silakan. Kehadiran awak mewarnai hidupku. Okey. Itu macam mana? Kehadiran awak mewarnai hidupku. hidupku. Jadi kita akan sebut senin varlığın Senin varlığın hayatımı renglendiriyor. Susah sikit kat belakang tu, mewarnai. Tapi asal perkataannya ada rank juga, ada rank. So daripada perkataan tu jadi kata nama, sekarang dia akan jadi kata fi'il. Okey. Fi'ilnya apa dah? Dah Imran, Dalam betul tak bahasa saya sebut ni? Senin varlığın hayatımı renglendiriyor. Okey. Hebat ah. Ada kawan orang Turki ke? Tak ada. Cuba try Muaz, cuba Muaz try. Okey. Sekali lagi Sekali lagi, Senin varlığın hayatımı renglendiriyor.
Okey. Seninvangle Hayatime Renklandirior. Okey. Kemas. Kemas lah. Kemas. Tak Okey. boleh macam tadi tu. Mudah je. Kemas. Simple je. Kemas dalam Turki apa? Kemas. Kemas ke? Kemas. Kemas. Dia tak datang perkataan tu sekarang. Alamak. Tak, lagi satu kemas mungkin jarang orang pakai kat sana. Sebab dah terlalu kemas. Kemas ataupun teratur. Cantik aku kan? Oh, cantik tu cantik Buzel. Buzel. Perkataan tu ada, saya biasa guna tapi dia tak datang sekarang. Ya. Dia akan datang minggu depan. Dah Imran ni dah kahwin ke? Saya belum kahwin. Belum kahwin, muka kayak gini. Belum nikah. Ya. Masya Allah. Okey, jadi kalau belum nikah, kalau ada yang mau Post Instagram menikahi, jadi kena follow kat IG Follow story kat IG, ataupun Instagram kita. Okey, jadi bagaimana Instagramnya? Hai, saya Imran Zaki. Tiba-tiba hai lah. Berkenaan dengan tiba-tiba. Kalau ada soalan ke berkenaan dengan bahasa Turki ataupun nak belajar dekat Turki, boleh roger saya dekat Instagram Imran Zaki. Apa-apa boleh kita kongsikan lah. Terima kasih bagi yang join kelas bahasa Turki hari ini. Jemput datang ke Turki, sebuah bandar yang penuh dengan metropolitan dan juga gabungan dengan bandar bersejarah. Masya Allah. Sangat Okey. best. Nanti kita nak pergi lah. Host Aldinis. Nanti kita nak pergi. Terima kasih Terima banyak-banyak. kasih banyak dah Imran. Terima kasih banyak Zaid dan Muaz. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kejap lagi ramai yang follow IG dari Imran ni untuk nak suruh jadikan imam. Betul. Tapi apa pun Muaz, belum tu Zaid nak kongsikan dengan penonton-penonton kita. Okey, anda semua dengar baik-baik Kisah percintaan yang unik apabila seorang doktor yang cantik dan baik Guzan asli diculik oleh seorang ketua mafia. Demi nyawa dia bersetuju untuk berkahwin dengan Farhad. Adakah asli akan bahagia? Saksikan CIBS setiap Sabtu 2 petang di slot terbaru TV3 Yasmin. Slot ini bakal menayangkan drama-drama terbaik dari Turki yang terkenal dengan lokasi serta pelakon yang cantik dan pastinya akan membuatkan Sabtu dan Ahad anda lebih menarik. Okey, tadi anda dah belajar perkataan Turki dan sebelum ini pun kita ada kongsikan bersama dengan anda. Ini bermakna apabila anda tengok nanti, anda boleh tahulah ada perkataan-perkataan yang ada tu. Betul, kan? betul. Perkataan-perkataan yang ada. Apakah perkataan favourite Muaz? Perkataan favourite saya? Belum sampai waktu ini. Belum sampai lagi waktu ni. Tak ada sebab apa? Hari ni teringat apa yang Muaz katakan di awal pagi tadi. Warna-warni kehidupan. Ya. Betul lah. Sebenarnya kan, warna ni kalau kita tengok kan, kuning apa semua. Sikap manusia pun dia ada warna dia. Memang Betul lah, melentur buluh biar dari rebung. Okey, sebab tu kalau kita tengok juga Macam tak kena kan, tapi tak apa. Okey. Bagus. Sebab kalau kita tengok daripada dulu pun, kita kembali kepada zaman-zaman cerita filem-filem dulu, hitam putih. Kita tengok walaupun hitam putih, tak ada warna, Rasa. tapi kita dapat rasa kan. Kita dapat lihat penjiwaan dia. Dan kita paling teruja sekali apabila cerita-cerita daripada P. Ramlee tu diwarnakan. Tengok tak? Ada filem yang diwarnakan semula, foto-foto yang diwarnakan semula, kita nampak macam wow. Kehidupan masa tu adalah normal, cuma bila difilmkan tu jadi hitam putih, tak ada teknologi warna lagi. Analogi yang menarik Muaz. Sebab apa? Kita teringat walaupun filem-filem dulu berwarna hitam putih, takkanlah tekstil pakaian dia tak teliti macam minggu lepas ke bila kita belajar pasal kain tu. Yes. Walaupun kita pakai hitam putih tapi mereka sangat pentingkan warna tu warna apa untuk turn out dekat TV nanti. Okey. Jadi menarik ni. Menarik kan? Menarik. Bukukan lah. Alright. So kita nak kongsikan kepada anda trivia tempat warna-warni di dunia. Saya suka. Saya nak pergi dah. Bagi mereka yang suka melancong, pasti ada destinasi yang menarik yang ingin anda kunjungi. Sebagai contoh, ada rumah-rumah di kampung, hotel serta tempat tarikan pelancongan yang dicat dengan pelbagai warna terang sekaligus menarik pelancong untuk berkunjung dan bercuti di lokasi ini. Pada asalnya, Kampung Pelangi ini hanyalah kawasan settinggan. Kini Kampung Pelangi dikenali di seluruh dunia kerana kreativiti mereka mencantikkan kawasan kampung dengan karya seni. Projek yang awalnya dimulakan oleh seorang guru besar di sebuah sekolah, usahanya kemudian mendapat perhatian kerajaan dan dibantu oleh penduduk setempat. Kini lebih 200 buah rumah dicat dengan warna yang sangat terang dan mempunyai pelbagai tona. Ada juga yang sempat melukis mural pada dinding-dinding bangunan. Sebuah lagi perkampungan Pelangi yang boleh ditemui di Filipina.
Di kawasan La Trinidad, rumah-rumah dan binaan konkrit di sini diwarnakan dengan pelbagai warna yang menarik perhatian. Jika ke kawasan bukit ini, pasti anda tidak akan lepaskan peluang melawat kawasan berwarna-warni yang diilhamkan dari bandar yang terdapat di Rio de Janeiro, Brazil. Tidak asing lagi Gunung Zhangye dan Xia yang terletak di daerah Gansu di China ini antara yang paling tersohor di dunia. Warna-warni pergunungan ini adalah campuran pasir merah dan mineral yang terbentuk sejak 24 juta tahun dahulu. Gunung ini adalah satu tempat tarikan pelancong yang unik dan ada di China. Tempat ini juga disenaraikan dalam senarai warisan dunia UNESCO. Di Malaysia tidak kurang hebatnya. Pada bulan Ogos 2018, 272 anak tangga di Batu Cave telah dinaik taraf. Hasilnya sangat luar biasa. Daripada tangga yang membosankan, ianya dicat dengan pelbagai tona warna yang terdiri daripada warna-warna pelangi. Selain lokasi Batu Cave sendiri sebagai tapak warisan dunia UNESCO, kini ramai yang berkunjung ke sini untuk mengambil gambar kenang-kenangan dengan tangga warna-warni ini. Sebenarnya banyak lagi destinasi pelancongan yang menawarkan keunikan dan tarikan yang berwarna-warni. Kopitiam kongsikan dengan kami lokasi yang pernah anda lawati. Ya Rabbi, terima kasih banyaklah Liza. Dalam suara sedap, footage pun cantik. Warna-warni penuh. Terus semangat kita, Zack. Semangat rasa. Okey, jadi untuk anda kejap lagi kita akan bersama dengan seorang pakar motivasi ni akan berkongsikan mengenai warna. Sebab saya pernah datang rumah orang. Rumah dia penuh warna hijau. Aile macam. Ya. Dia ada dua golongan dia. Ya, rumah dia warna hijau. Pakar motivasi dah gerak kat situ. Tak betul. Tapi apa pun kita rehat dulu. Kita rehat dulu kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Yes. Kembali kita bersama dalam Borak Kopitiam hari ini dan kalau anda tengok Borak Kopitiam ni daripada dulu set kita memang macam ni. Berwarna-warni. Luar biasa. Orang lama. Alright. Nampak ke tadi? Efek tu. Okey. Alright, Boss. Tadi kita bicarakan tentang warna dan sebagainya. Lepas tu, kita pun berbual tadi di belakang kamera dengan seorang pakar motivasi ni. Sebab tu saya pun rasa tak nak buang masa. Betul. Kita terus perkenalkan dia bersama dengan kita, Tuan Fauzul Naim Ishak. Merupakan seorang pakar motivasi. Selamat datang, Tuan. Terima kasih kerana menjemput buat sekalinya. Jadi bila kita tengok Tuan Fauzul ni first kali kan yang saya tertarik adalah baju biru dia. Ya, betul. Kita bincangkan mengenai biru, warna favourite. Betul. Jadi Tuan mungkin boleh kongsikanlah mengenai keistimewaan warna-warna ni. Ada orang tak percaya pun. Pakai baju berwarna setiap hari tu akan memberikan kita aura yang lain. Betul. Dia disebutkan kajian warna ni amat menarik sebenarnya. Sebenarnya warna ni dia bermula pada zaman Sir Isaac Newton. Yang mana dia menemui spektrum warna. Tu yang dapat spektrum warna 7 tu. Hasil daripada dia buat kajian. Warna putih masuk dalam prism, keluar 7 warna. Dan benda ni dikaji lagi tentang kesan warna kepada psikologi, kesan warna tentang kehidupan. Dan masa tu ada seorang pakar psikiatri namanya Carl Jung. Dia menemui bahawa warna ni memang ada impak kepada manusia. Sebab kita kena faham warna ni macam mana impak kepada manusia. Warna ni dia adalah rembesan cahaya kepada kita punya retina. Yang mana mempengaruhi apa? Mewujudkan satu impuls elektrik kepada satu bahagian otak kita yang namanya hipotalamus. Hipotalamus, dan hipotalamus ni adalah bahagian yang mana mempengaruhi hormon dan endokrin kita. Sebab tu bila sebut tentang warna, ada warna menyebabkan kita lapar. Oh ya? Ya. Warna apa tu, Tuan? Sebab tu contoh merah. Sebab tu kenapa macam contohnya kedai-kedai restoran segera yang mana dia guna warna merah. Sebab apa? Menyebabkan orang rasa lapar. Rasa tak? Rasa lapar. Dan bila sebut tentang warna-warna yang warm ataupun hangat ni, ini menyebabkan keinginan nak membeli cepat. Sebab tu ada setengah bisnes ataupun kedai menggunakan warna-warna ni. Sebab apa? Nak menggalakkan orang beli cepat. Kita buka sikit ni dah. Dan ada setengah-setengah kes pula, setengah tempat tu dia bawa warna-warna ketenangan. Suruh orang relax, tenang. Itu warna. Sebab tu bila sebut tentang kajian warna ni amat menarik. Sebab tu ada setengah orang mengatakan bahawa warna ni ada kaitan dengan personality. Ada kaitan dengan karakter. Sebab tu bila sebenarnya warna ni
Pilihan warna itu melambangkan seseorang. Okey. Saya suka bila tuan sentuh mengenai personality itu kita nak tanya. Mungkin tuan boleh kongsikan betul personality seseorang tu based on warna. Contoh macam Zack dia suka warna biru. Okey. Itu apakah dari sudut personality-nya? Okey. Orangnya ni. Dia macam ni, bila sebutkan personality ni kita faham macam ni. Saya boleh mengatakan bahawa sebenarnya personality tidak warna tak menggabungkan personality. Sebenarnya tak menggabungkan personality. Sebab apa? Sebab kajian-kajian oleh pakar psikologi, ada beberapa orang lah, antaranya Hartman, Siddiq, dia sebenarnya dia kaji tentang personality. Cuma dia letakkan warna sebagai lambang personality tersebut. Sebab apa? Sebab macam ni, mungkin hari ini Zack kata nak pakai baju warna biru sebagai contoh. Tapi besok warna kuning pula. Lusa warna merah pula. Takkanlah setiap hari berubah personality. Tapi setengah orang dia meletakkan warna sebagai pelambangan dia. Sebagai contoh, orang pakai warna merah sebab apa? Sebab nak nampakkan berani, nampakkan teguh, nampakkan keterujaan. Ada orang memakai warna oren sebab apa? Nak menunjukkan optimistik. Ada orang pakai baju warna hitam sebab apa? Lambang keunggulan, lambang kehebatan. Sebab tu bila sebut tentang warna ni sebenarnya ada perlambangan. Perlambangan bagaimana orang tu nak menggambarkan imej dia pada ketika itu. Sebab tu setengah orang yang mana sugul, contoh orang sugul, dia suka ruangan yang gelap. Duduk gelap. Sebab tu kalau ada orang tanya saya, bagaimana untuk kita keluar daripada kesugulan, daripada depresi? Kena keluar, cari warna yang cerah ataupun berada dalam cahaya matahari. Baru kita punya psikologi akan lebih terbuka, lebih seronok. Sebab tu bila sebutkan personality ni, saya mengatakan bahawa sebenarnya perlambangan. Contoh ke hari ini, Zack kata Zack pakai baju biru. Mungkin pada ketika itu nak menggambarkan Zack adalah orang yang mana nak menunjukkan kesetiaan, menunjukkan ketenangan. Macam saya hari ini pakai baju warna biru dengan hitam. Sebab apa? Sebab ketenangan, inspirasi, motivasi. Dan kenapa warna hitam dia pakai juga? Sebab menunjukkan authority. Kuasa, menunjukkan orang tu ada disiplin, autoriti, benda macam tu. Okey. Jadi, seronok biru dan juga hitam digabungkan. Jadi bagaimana pula dengan individu-individu yang apabila masuk di rumahnya tu kita dah tahu dah warna-warna pilihan dia. Dan katanya warna ni adalah warna ketenangan. Betul. Walaupun kita rasa macam rumah ni kenapa warna oranye semua? Kenapa warna pink semua? Kenapa warna hijau semua? Tadi warna hijau kan? Kita nak masuk rumah ni pun macam menarik tapi dia luar biasa tak seperti kebiasaan. Betul. Sebab bila warna, bagi orang yang ada warna-warna tertentu, contohnya warna bilik anak warna pink sebagai contoh. Warna bilik dia warna biru. Selalunya orang macam ni dia memahami tentang apa suasana yang dia nak wujudkan. Wujudkan. Sebab tu ada setengah pakar mengatakan bahawa elak letak warna pink sebagai warna bilik anak. Sebab itu lambang kegairahan, lambang yang macam tak sesuai dia kata. Sebab tu kalau contohnya selalunya orang guna warna apa? Warna kuning keceriaan. Warna hijau tu warna semula jadi. Sebab tu ada setengah pakar kata jangan pakai baju warna pink dia kata. Sebab tu, tapi biasalah kalau perempuan dia suka anak pakai warna pink. Warna pink. Tapi nak cerita bahawa warna ni dia memang ada impak. Dia ada impak kepada kita punya personality dan kadang-kadang kita pun terpengaruh dengan warna tu. Terpengaruh dengan warna tu. Itu yang menarik buat warna ni. Betul lah, Zack. Sebab kita pergi rumah orang yang warna ceria, masuk je, "Hey Zack, selamat datang." Kalau datang ke rumah orang yang warna gelap semua, "Selamat datang Zack." Tapi bila kita bicarakan tentang hal ni kan, adakah sebenarnya warna ni memainkan peranan penting dalam kehidupan? Sudah tentu tuan. Sebab tu kenapa bila sebut tentang persoalan warna-warni kehidupan kan, kita boleh melihat manusia ada kegembiraan, ada keceriaan, ada bahagia, ada keterujaan. Dan sebenarnya benda itu melambangkan warna-warna yang ada pada kehidupan manusia itu. Lepas tu kalau sebut tentang warna penting ke tak? Amat penting tuan. Amat penting tuan. Sebab warna ni akan memberikan impak yang besar. Impak besar. Sebab tu daripada segala sudut, daripada rumah, daripada kehidupan, cara pakaian, bisnes, perlambangan. Kalau kita lihat pun logo-logo dalam bisnes pun dia ada warna tertentu. Betul. Ada yang guna warna hitam, ada yang guna warna hijau, warna merah. Sebab semua itu menunjukkan bahawa perlambangan-perlambangan yang mempengaruhi apa kita punya cara berfikir. Itu cantiknya buat warna ni. Dan selain itu juga kalau kita tengok bagaimana pula warna dan hari. Sebab ada orang sampai dia mengkaji mengenai hari Isnin kita pakai warna ni akan memberikan mood. Hari Selasa dia ikut benda tu. Dia ikut benda tu dan memang ternyata berjaya. Dia bergantung kepada kepercayaan tuan. Sebab kalau tanya saya, kadang-kala mungkin ada
orang kata perkara yang kita tak jangka. Ada mungkin yang mengatakan bahawa tiba-tiba pakai warna ni elok hari ni. Tapi nak katakan bahawa hari Isnin kena pakai warna apa, hari Selasa kena pakai warna apa, saya boleh mengatakan bahawa itu hanya sekadar pandangan. Pandangan mungkin atas kebetulan orang tu memakai eloknya warna tu. Tapi kalau mengatakan bahawa nak ceria pakai warna apa, itu okey. Tapi kalau sebutkan hari ini kita pakai warna ini, saya kurang percaya sikit dengan pandangan yang sebegitu. Tuan, tapi boleh tak kalau kita relatekan macam dia terlebih pada kepercayaan. Maksudnya dia meletakkan kat minda dia, hari ni aku nak pakai biru. So dia automatik menghantarkan kepada otak dia, saya akan berpersonaliti begini. Ini yang dinamakan sebagai self-fulfilling prophecy. Yang mana apa yang kita fikir dan apa yang kita percaya, maka berlaku benda itu. Yang kadang-kadang benda ni juga ikut pandangan orang Islam, doa lah kepada kita. Betul. Sebab tu bila sebut tentang kepercayaannya, setiap orang ada kepercayaan berbeza-beza, tuan. Sebab tu kalau tanya saya tentang kepercayaan tu bergantung pada orang tu. Tapi apa yang kita boleh katakan bahawa warna memang ada kesan. Sebab tu bila sebut tentang 4 warna yang disebut dalam personality warna sidik, ada warna emas, ada warna oranye, ada warna biru. Sebab dia menggambarkan bahawa personality ni ada warna ni. Tapi bukan maksud bahawa orang tu kena pakai warna tu untuk personality tu. Betul. Dia hanya menggambarkan sahaja. Baik, Tuan Fazrul, rasanya tak cukup masa kita ni, Wan. Banyak mengenai warna ni. Jadi mungkin ada yang nak terus ke Facebook ataupun media sosial tuan untuk bertanyakan pelbagai lagi soalan lain. Silakan, Tuan. Okey, bagi mana-mana individu yang berminat untuk berhubungan, menghubungi saya, boleh masuk ke dalam ruangan Facebook saya, iaitu search Coach Fauzo Naim. Coach Fauzo Naim, ataupun dalam Instagram pun guna nama Coach Fauzo Naim. InsyaAllah boleh hubungi saya, kita boleh sembang lanjut bab warna, tuan. InsyaAllah. Ini ada booster pagi tadi. Sebab kita memang setiap pagi saya buat booster pagi, tuan. Live dekat Facebook dekat Facebook saya, betul. Jadi booster pagi ni jangan anda takut ya. Booster je takut kan. Jangan takut, pergi ambil booster. Sebab tu booster diberikan pagi-pagi. Betul. Diberikan semangat kepada kita. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak, Tuan Fazrul. Terima kasih menjemput. Alright, sekarang ni saya nak kongsi lagi satu ni untuk penonton-penonton kita, di mana anda sekeluarga hebat masak. Kalau anda sekeluarga hebat masak, dengar ni baik-baik. Jom sertai uji bakat program realiti masakan terbaru di TV9. Kami mencari 2 orang dalam satu kumpulan yang mempunyai hubungan kekeluargaan, berusia 18 tahun ke atas dan yang paling penting, pandai memasak. Rakam video kumpulan anda sedang menyediakan satu hidangan dan hantarkan bersama borang penyertaan yang terdapat di www.extra.com.my/terpalingmasak. Alright. Tarikh tutup penyertaan pada 28 Februari ini. Tunggu apa lagi? Buktikan yang adalah keluarga terpaling hebat di dapur yang kami cari. Jom kita saksikan ini. Anda sekeluarga hebat memasak? Cantiklah. Sertai uji bakat program realiti masakan terbaru di TV9. Kami mencari pasangan berusia 18 tahun ke atas, mempunyai ikatan keluarga, pandai memasak, peta bercakap dan berperwatakan menarik. Cara-cara dan borang penyertaan boleh didapati di www.extra.com.my Palang Terpaling Masak. Tarikh penyertaan bermula 1 hingga 28 Februari. Adakah anda keluarga terpaling hebat di dapur yang kami cari? Yes, itu dia. Jadi untuk anda ambil peluang ni, kalau yang paling masak terpaling hebat, inilah waktunya. Jadi kami sekarang ni nak bawakan untuk anda pula bagaimana seni kapur yang dulu kat sekolah tu cikgu tulis ya. Ingat tak Zack sekolah dulu pakai kapur? Of course. Kena pakai kapur sempat. Pakai kapur, sempat. Dalam kotak kan. Dalam kotak tu kan. Kalau siapa je yang tak bagi tumpuan, balik. Betul. Jadi inilah dia hasil yang sekarang ni ada evolusinya. Zack, kita nak cerita pasal apa ni, Zack? Kita nak ceritakan berkenaan lukisan-lukisan ni lah sebenarnya, Muaz. Pelukis kapur. Bersama dengan kita, saudara Fahiri Muhammad Dahlan. Assalamualaikum. Salam. Kita rasa macam sayang kalau tutup ni. Okay, boleh ke Fahiri beli kat sini sikit? Beli sikit. Alright. Nama manjanya apa? Nama manja. Okay, kita situ. Nama manja? Yang selalu orang panggil? Fahiri lah. Fahiri. Okey, Fahiri. Sini. Fahiri, jauh sangat Fahiri. Boleh. Okey, pandang kamera. Okey. Okey, ngam. Dah tak nampak Zack pula. Okey, Fahiri mungkin sebenarnya sebab apa Zack minta ke tepi sikit sebab nak tunjuk ni. Ini hasil yang Fahiri buat dalam masa satu malam je. Dalam masa satu malam, Zack. Bawah tu kalau anda tak kenal, yang ni pelakon nombor 1 Malaysia. Tak nampak Fahri mungkin duduk sini, berdiri kat sini, saya ke sini. Zaz. Okey, macam ni bila kita tengok kan. Muaz dengan Zack punya lukisan kapur ni. Ni Zack. Berapa? Bukan chef. Tapi Zack. Berapa lama macam Chef Adu? Berapa lama ambil masa ni, Fahri? Kalau ni dalam 2 jam. 2 jam je macam ni?
Uish. 2 jam. Ya, betul. Okey, awak bukan cikgu sekolah? Bukan. Okey, bagaimana masa mula-mula awak dapat dah tahu kelebihan yang awak ada ni? Tak semua orang berminat dengan kapur ni kan. Selalu orang kepada lukisan digital. Ya. Kan? Saya mula dari kawan sebenarnya. Oh. Kawan dia buat chalk art ni. Okey. Lepas tu saya tolong dia. Ha. Lepas tu Tiba-tiba lagi power. bukan. Dia Lagi power lah. dia lagi power lah. Oh. So saya jadi minat nak cuba. Dia pun suruh saya buat. Saya buat dan sekarang dia Dah tak buat. dia fokus Dia buat dekat lagi. mural pula. Mural. Okey, jadi So yang ni saya buat solo lah. Ini adalah Ronaldo di sebelah sana. Jadi bagaimana anda tengok lukisan yang telah pun dibuat. Ini adakah pakai kapur yang kat sekolah pakai Ya, tu? betul. Sama, tak ada yang istimewa eksklusif. Tak Cuma ada. kalau yang Semua dia color-color berwarna, macam ni pakai soft pastel lah. Oh, pastel. Bukan Jangan macam kapur pegang, sekolah tu. Muaz. Ada warna. Saya je nak bagi tahu. Takut orang ingat print. Tak Okey, ada kapur betul. kalau kenapa lukisan kapur berwarna ni lebih susah sebenarnya? Dia sebab main dengan color lah. Dia, Itu je lah. Sebab nak bagi fit, tone dia. Tone dia nak kena, kalau salah tone tu jadi lain lah. Dan ini kalau saya rasa kalau sekali kena air habis lah. Betul habis. tak? Kan? Itu bermakna kalau nak buat ni kena betul-betul peluh pun tak boleh Betul. Okey. Ada nak tunjuk demo ke? Ya betul. Oh, jom kita mulakan. Kita mulakan. Okey. To the Zack. Oi. Okey, nak buat apa ni? Mari kita lihat apa yang nak lakukan. Saya nak Oh, nak colour berat keputiam. ya. Oi, nampak tak macam mana kamera nak nampak? Kita belanja kamera sikit. Okey dah, ngam. Alright. Ngam. Okey. Oh. Jadi Nampak teknik apa ni, Fadi? Teknik mengala ke mewarna? Mewarna. Tak, Zack, kalau tengok macam mana Ferry dia tarik pun lurus lah Zack. Kita kalau tarik lu, kalau menulis kat Okey. papan hitam ni saya memang tak berjaya selalu. Sama. Menyengit Menyengit tak apa. Saya tak boleh. Saya akan tak. Saya bercakap pun meremang. Dia macam macam tu. Oh ya betul. Ngilu. Ngilu. Dia kalau yang color ni tak perlu nak full lah. So lepas tu kita pakai jari je. Nanti dia dah. Oh, dia jadilah tonton macam tu. Yes, betul. Satu garis penuh itu macam mana lah nak buat gambar kita orang ni kan. Gambar Muaz dengan gambar Z mana lagi susah nak buat? Ni lah. Gambar Z lah. Itu pun soalan susah tu. Selain daripada nak jawab. Sebab baju dia punya kedut-kedut ni. Tapi Zack punya smart. Saya punya ni saya macam cakap macam pelakon filem. Saya nampak. Okey, jadi kalau anda yang tertanya-tanya apa yang dipakai, memang betul. Ini antara saya rindu sebenarnya nak pegang kapur ni, dah lama tak pegang kat sekolah dulu. Wow. Sama. Nampak. Maksudnya kalau Mas, tu kamera tengah tunjuk. Kamera tengah tunjuk. sorry. Kalau kita Lagi tak. Tunjuk okey. Okey, tu sekali lagi kapur je. kalau kita orang ngilu, maksudnya awak dah tak ada perasaan tu lah kan. Jadi inilah dia. Okey, boleh awak pernah tak buat gambar-gambar ni dengan warna-warni? Dengan color Sekarang ni tak putih dah, betul? Pernah buat juga. Okey, jadi bagaimana dari segi demand? Sebab kalau kita tengok ada satu time tu, yalah, waktu saya ulang baliklah, waktu saya kahwin dulu pun saya guna belakang ni ada lagu kapur. Masa tu tengah popular tahun 2012. Semua benda. Ada je kaitan kan? Zaman tu 2012 awak dah mula belum lagi kan? Tapi zaman tu memang popular Zack. Semua orang kahwin akan cop belakang cop art dekat belakang tu tau. Tapi sekarang ni macam mana dari segi demand? Ramai tak? Maksudnya orang minat, orang nak buat lagi, nampak kita tengok macam family day, lukisan ni. Ramai. Untuk sekarang ni banyak untuk event dinner. Dekat kafe-kafe awak ada buat? Kafe, yes. Kafe buat sampai sekarang ada. Kafe sampai sekarang. Kafe saya tak pernah buat lagi. Fadi, soalan serius. Boleh buat hot tak? Hot. Tulisan bahasa Arab tu, Jawi tu. Ke memang melukis je? Melukis je yang apa ni. Okey. Kalau tulisan hot tu kurang sikit. Kurang sikit lah. Okey. So nak tahulah, ada tak nama-nama teknik-teknik dia yang menjadi kegemaran Ferry dalam buat chalk art ni? Teknik dia shading lah. Shading.
So kalau macam Oh lama ni bos baby. Oh ini berwarna Muaz. ni birthday anak Ya. saya. Ni birthday anak. Oh, senang macam ni. My bestnya. Oh nama anak Atta. Daddy Ya, Moss. betul. Oh Atta. Ui best ah. Bapak dia sendiri boleh buat macam ni. Ya. Anak datang dia padam, marah tak? Tapi dia tak susah, dia tak senang nak padam kan. Dia kena guna air. Tak juga. Zack. kena guna air juga. Tapi kalau Guna kita air. buat, kita padam macam tu, dia itu rosak. rosak. Dia rosak. Dia rosak. Zack. Oh rusak juga. Tapi okey, kalau let's say lah orang dia ada mesti ada alat yang boleh kekalkan lama. Boleh, ada. Kena Dia spray, ya? Spray. Kau tidak sayang pun Zack dah buat lama. Yang ni boleh tahan lama tak? Ni tak. Oh. Dia tak spray. Ni tak Oh, spray. ni akan bawa balik lah. Okey, lepas tu teknik kapur saya tengok kat sini. Saya check tau. Sampai saya nak tengok kapur ni tulen ke tak kan. Ini yang asalnya. Muaz, cuba sign dekat sini. Tak payah sign nanti dulu. Nanti dulu. Biar dah last kita sign. Jadi, maksudnya ada teknik dia nak kena asah ke ataupun memang jadi begini? Memang jadi ni. Nampak macam pensel. Berapa harga satu ni? Kalau dulu murah lah. Saya tak ada jual pun, saya just sewakan. Macam Sewakan? untuk event-event saya sewakan je. Oh iyalah betul Oh, lah. lepas tu hilang. Oh, So betul. nanti saya bawa, saya padam balik. Okey. Macam ni pun sewakan lah. Letak sini dulu 2 minggu nanti ambil balik. Betul. Okey, Ferry. Untuk orang yang berminat kat mana nak tengok Ferry? Kat Instagram ke Facebook ke mana? Siapa yang berminat boleh tengok dekat IG saya. Fahiri Dahlan. Fahiri Kat situ Dahlan. ada saya post macam-macam lah pasal Coat ni. Betul. Untuk anda yang mungkin ada minat yang sama kan. Kadang-kadang benda ni bila kita share-share ni seronok. Kan abang buat kat mana event macam mana nak belajar nanti anda boleh kongsikan di sana. Ini Instagramnya. Jadi terima kasih Ferry kerana bersama dengan kita. Okay. Orangnya Masa pemalu. yang tak, pemalu. Saya yakin baju kuning adalah seorang yang pemalu. Sekejap, nanti kita pakai motivasi. Kalau warna kuning ni apa kan? Tapi baju kuning naik nampak. Oh, dia seorang je naik daripada kita Zack. Selamat Hari Raya kan? Dapat coba sembang sahur. Alright, terima kasih banyak Ferry. Okay, Nak saya tak? Sign. Okey, sampai tu Zack cakap lah. Okey, sign. Alright, jadi apa-apa pun, kita sementara Muaz dengan sign ni, kita rehat dululah. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Teng. Alright, Muaz. Saya tak sabar Muaz. Saya tak sabar nak jual papan hitam tu. Ya. The value dia dah naik tu. Saya teringat satu situasi Azad kan. Kadang-kadang bila kita nampak orang yang pakai baju warna yang menarik perhatian kita kan, sampai kita nak bertanya sesuatu kepada dia Azad. Contohnya kalau dulu kita bujang kita nampak seorang gadis pakai warna yang menarik perhatian kita. Hai awak, selalu nampak awak. Awak dah kahwin belum? Contohnya. Memberanikan kita untuk datang kepada dia oleh kerana warna ni tu. Baju dia tu kan? Cuba bayangkan dia pakai baju biasa-biasa je. Saya tak pernah perasan awak pun. Kan? Untuk bertanya tu pun dah kira okey lah sebenarnya. Maknanya pakai baju yang kurang pun membuat kita nak tanya juga. Senang cerita, kita ada masalah sebenarnya menyibuk. Alright, jadi masih lagi bersama dengan Azad dengan Muaz di topik kita warna-warni kehidupan. Sebenarnya kita kalau dah bawa topik warna-warni ni, tak sahlah kalau tak ada warna-warna depan kita, betul tak? Betul. Jadi untuk segmen kali ni Creative Casing Phone bersama dengan kita tetamu yang sangat comel otak, Razatul Fatrah atau lebih dikenali sebagai Ras. Yeah. Hai. Jadi Ras hari ini bawakan kita pelbagai jenis casing ni, ya, warna-warna yang luar biasa. Jadi sebelum itu bagaimana tercetusnya idea, sebab kita tahu benda ni ada ramai orang buat. Betul. Tapi macam awak punya ni dia macam abstrak sikit ada punya corak ni. Betul. Asalnya saya buat float art ni, dia dikenali sebagai float art lah. Float art, okey. Kita buat ni atas kanvas saja, tapi atas kanvas ni dah terlalu ramai orang buat. Jadi datangnya idea nak buat atas casing. Sebab casing ni kan orang sentiasa bertukar. Ya. Jadi bila berwarna-warni, ramailah yang suka macam tu. Okey. Sejak bila buat DIY casing phone ni, Ras? Sejak pertengahan tahun 2021 kita mula dan
menjadi daya tarikan orang tu bermulanya pada bulan 9 2021. Masa PKP lah ni. Ya, Lebih masa kurang macam PKP. tu lah. Betul-betul masa PKP tu kita dapat job macam ni. Okey, hari ni Ras nak tunjukkan kepada kita demo. Sebab kalau kita tengok kepada sini, saya tertarik kepada campuran warna dia. Sangat. Ya. Betul. Saya Campuran warna ni pun adalah bakat yang luar biasa, Z. Z, kalau kita diberikan warna, campur tak jadi apa pun. Ya? Betul. Betul. Okey. Jadi Ras, jom. rindulah nak pegang produk dekat depan kamera. Okey. Ras, mungkin boleh kongsikan antara apa yang perlu ada untuk kita Okey, nak buat. antara bahan yang paling utama adalah acrylic colour. Acrylic colour ni memang keutamaan dia lah, wajib ada acrylic colour untuk nak jadikan corak dia lah. Tapi kita akan campurkan dengan air, sedikit air. Air biasa ke, Ras? Ya, air biasa sahaja pun boleh, ataupun ada bahan yang lebih. Orang kata nak lagi cantik, boleh pakai pouring medium macam tu. Kita akan cairkan dia punya bancuhan tu lah. Contohnya macam ni, saya boleh dah... Terus Okey, kita jom. buat. Ya, dia dah dicampurkan dengan air lah. Okey. Okey, so mula-mula... Gam. Tak, ini acrylic colour yang telah dibancuh. Okey, okey. Yang ni pun, ni kalau putih Ya, lah. sama. Okey. Sebab Ras pilih warna putih sebagai base dia. Kita Base mesti dia. kena ada base. Semua Okey. design base warna putih. Kena warna putih. Tak semestinya, cuma hari ni Ras nak tunjuk bila kita guna base warna putih, kita akan dapat tengok warna-warna ni bila dicampur, dia akan mengeluarkan warna baru yang kita tak jangka. Wow. Sebab tu menariknya seni yang saya buat ni lah. Wow, Ras, maksudnya semua design yang kita tengok ni, Ras tak sangka lah dia akan jadi macam ni. Ya, tak sangka. Sebab dia memang tak dijangka. Jadi sebab tu dia jadi daya tarikan orang tau. Orang nak tengok lagi. Okey. Yang ni lain, yang ni Kami lain. pun teruja juga. Sambil-sambil buat, tak Kami apa. nak Okey. macam Ras ambil warna ni adalah warna yang berdasarkan kami. Maksudnya apa yang Ras rasa warna ni adalah warna kita. Ya. Warna warna kita. Buat sambil buat Ras. Okey, so Warna ni warna kita. Warna kami, ya. Ras, maksudnya Ras buat seni ni, saya menarik lah. Ya. Seni yang Ras buat, Ras tak tahu pengakhiran dia macam mana. ya, tak tahu. Tapi Ras tetap melalui proses dia. Ya. Memang betul kehidupan Itu macam percintaan je. Kita tak tahu perjalanan kita macam mana, tapi kita Tak, tahu. tapi Zack baru tahu. Selama ni Zack ingatkan okey, dia dah gambarkan dalam kepala, terus nak buat. Rupanya tidak. Ya, betul. Ya, nampak tu. Wow. Dalam untuk nak menghasilkan corak yang menarik, kena ada warna panas dan warna sejuk. Warna merah panas. Ya, warna panas. Panas kat sini ya. Macam tu. Panas. Panas ke Ras? Okey. Okey, purple macam okey kat Ras? Ya, kita akan banyak campur kacau. saja. Ras memang nak ambil purple Ke Zack yang seni Muaz? Ya, betul. Hello. Muaz seni, Muaz tanya lagi. Tak apa. Saya yakin kepada Ras sebab Ya. dia tahu warna-warna yang letakkan kita, Zack. Dia akan jadi warna kita. Tak, Muaz, saya rasa kita boleh buat benda ni. Sebab tadi nampak, saya rasa merah pun ambil merah. Purple pun dia ambil Tak, purple. sebenarnya dia akan ambil semua. Dia akan ambil semua. Dia ambil Semua. nampak tu? Ya. Ambil semua Okey, punya. cuma letakkan warna mana dulu yang akan melahirkan warna tu. Ya, betul. Itu maksudnya memahami, Zack. Sebelum dia cakap, kita dah faham. Okey. Faham. Zack? Okey, lepas tu? So, ni adalah teknik blow. Okey, jap. Dah buka pelak belum? Dah. Kita dah buka dah. Alright. Okey, so Okey, kamera boleh tengok teknik blow Okey. Alright, let's go. So kita akan tolak sahaja. Waduh, keren banget ni. Ya. Oh, kiri sikit. Wah. Oh, Muaz. Cantik ah Muaz. Lepas, Itulah. so putih dia je, biarlah putih macam tu. Dia akan putih. Jadi dia bercampur warna tu tanpa kita bancuh colour tu. Itu yang menariknya seni yang saya buat ni. Wow, memang sangat menarik. Lepas tu kita akan keringkan berapa lama nak dibiarkan? Proses pengeringan dia akan ambil masa dalam 1 ke 2 hari macam tu. 2 hari lah? Ya. Dia kena Sebab kita kena guna natural lighting sahaja. Kalau dia terlalu panas, dia agak nanti tak cantik dia punya tekstur dia. tekstur ni Ras boleh hilang tak? Tak, sebab kita ada finishing dia lah. Finishing tu sebab yang tak cerita tu.
Suatu rahsia betul tak? Betul. Kita setiap perniagaan kena ada rahsia Iyalah, dia. kalau tidak Ada nanti USP dia. lepas ni semua buat pula. Cuma nak bagi tahu ini antara yang asasnya lah. yang Perlu asas. ada. Ras, dah berapa tahun dah Ras buat benda ni? 2021 lah. Tu lah. 2021 tak lama, baru Maksudnya sangat. Nawaitu nak berniaga tu, maknanya memang dah terus buat sendiri. Ya, buat je. Okey, macam finish ni video dekat TikTok. Ya, video kat TikTok. Dia adakah bila awak buat kat TikTok tu makin banyak demand sebab yalah orang suka tengok apa semua kan? Ya, asalnya saya buat dekat IG sahaja. Tapi bila kita startnya buat di TikTok, kita pun tak jangka kita punya views sampai 6 million. Ada yang daripada Indonesia, ada daripada Singapura. Ada Jadi order? dia orang Order-order luar? dia orang nak. Itulah hasil dia. Warna dia warna rahsia lah Zak. Maksudnya warna yang dilahirkan tu kita tak tahu apa. Cuma macam mana kita nak tahu orang nak warna yang macam mana kan? Setiap orang nak ada warna-warna pilihan dia. Setiap kali kita live, kita buat secara live tau. Corak ni secara live dalam TikTok. Oh, okey. Jadi customer kita akan tengok tema-tema yang kita tema yang kita buat tu. Jadi bila diorang tertarik, itu kata ada orang cita rasa dia warna macam ni. Oh, faham Mas. Dia buat dulu live, siapa yang nak. Sebab dia kan tak tahu ending produk macam mana. Berarti dia nak casing ke dia nak orang mana? Dia nak casing lah Mas. Okey, jadi bila dah keringkan 2 hari dan kemudian apa-apa jenis casing phone pun boleh? Boleh. Dari yang murah sampai yang mahal semuanya boleh? Ya, boleh. Selagi wujud dia punya casing tu. Okey, contoh saya ada soalan. Selain daripada casing, Selain daripada casing, kita ada buat canvas dan wedding board. Baju. itu pun tak tahulah ending dia macam mana. Ya, yang tu untuk canvas kita kalau guna teknik ni je yang kita tak tahu ending dia macam mana. Oh, yang teknik lain tahu lah. Kalau macam benda-benda lain tu semua memang kita plan lah. Okey, sebelum 2021 ni awak buat apa? Saya baru habis belajar. Belajar kat mana dulu? KTM ke? Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Pasir Mas. Oh, Kelantan. Bukan Kelantan. Dok. Dok. Dia duduk sini, duduk dekat Salam. Duduk dekat Negeri Sembilan, orang Gombau. Oh, Gombau. Masak lomak. Lepas tu Belajar dekat kat Kelantan. Budu, Kelantan. Lepas tu cari rezeki dekat KL. Tak, saya buat dekat Rembau juga. Rembau juga. Cuma ni saya datang. Tapi Zack, ini umur dia muda lagi 24 tahun. Jadi inilah evolusi bagaimana dari segi seni yang boleh dijual dengan menggunakan aplikasi. Bagus kan? Ya, nak buat sesuatu buat sungguh-sungguh. Betul. Dan ras antara anak muda yang membuktikan dia tidak menjadikan alasan PKP ni sebagai pemata semangat dia. Dia berevolusi dengan cara yang terbaru. Luar biasa Ras. Okey Ras, ada nak buat benda lain tak? Finishing ke apa ke? Ni kita nak tunjuk basic finishing dia lah. Basic finishing, alright. Basic finishing. Jadi bila dah jadinya corak macam ni, dah kering. Tunjuk ke penonton. Dah kering macam ni, kita akan spray dia. Okey, spray guna ni. Macam mana buat tahu pakai ni? Dia by heart. Saja. Boleh spray ke dalam studio ni? Boleh. Ya? Boleh. Okey. So biasanya kita akan spray sahajalah. Spray biarkan dia kering sekejap macam tu. Dia ada lagi finishing dia lah. Macam kita buat finishing rahsia kan. Okey. Jadi ini yang basic. Sini takut tersembur kat saya. Okey. Itu yang basic. So anda kata bila dah kering, kita akan lekatkan corak ni pada casing ni lah. Casing ni memang ada jual yang kosong. Dia sebenarnya ni casing sublimation tau. Orang selalu buat printed, tapi saya ubah jadikan memang 100% handmade. Anak muda. Lawa, saya suka yang ni, Mas. Tu warna hijau ni cantik. Sekejap. Kita tunjuk dekat penonton. Mana kamera? Penonton okey. Okey, anak ni. Mas, masuk sekali frame. Masuk sekali. Okey, you guys screenshot. Lepas tu tunjuk mana satu favourite. Muaz punya ke Zack punya? Okey. Borak Kopitiam buat poll sekarang kat Instagram. Kita tengok penonton-penonton vote. Alright. Posisi kat Instagram Borak Kopitiam. Siapa yang betul dapat makan dengan Zack. Okey. Alright, cik, kita nak buat teknologi sekarang ni kan. Ada media sosial, kita gunakan sebaik mungkin lah. Betul. Jadi dari segi demand kita dah tahu. Dia meliputi bukan saja di Malaysia, malah di Indonesia pun sama juga ada demand kan. Tapi bagaimana dari segi pesaing? Bila awak dah buat kat TikTok, awak dah share tau. Macam mana cara buat, mesti ada orang nak tiru. Okey, dari segi pesaing, setakat ni kurang lah sebab
Sebab macam mana nak kata pembuatan dia agak rumit. Jadi orang tahu macam mana nak corak saja. Finishingnya orang tak tahu. Sebab ini kita kaji sendiri dia punya finishing. R&D sendiri. Ya, betul. Hebat ha. Jadi sekali lagi kat mana awak belajar tadi? Kolej Kemahiran Tinggi Bahasa Mas. Jadi tahniah kerana anda melahirkan mantap. cukup luar biasa. Jadi sebab tu saya kata kalau kita nak belajar ni kat mana-mana pun boleh. Yang penting ada keinginan tau. Keinginan. Betul. Dan percaya kepada diri sendiri. Okey, Ras, boleh kongsikan TikTok kepada penonton-penonton Borak Kopitiam yang mungkin baru discover Ras dan mereka nak follow kat mana? Okey, boleh follow TikTok saya rasfatrah.arts. Okey. Dekat situ ada link untuk kepada yang nak order. Yes, yang nak order saja ya. Okey. Yang nak order design. No. Oh, tu Ras tu? Oh, okey. Kita kami dekat studio pun tak tahu muka Ras macam mana sebab dia pakai emas kan. Alright guys, terima kasih banyak Ras. Okey, terima kasih. Okey, baik, sekarang ni kita nak kongsi juga dengan penonton-penonton Borak Kopitiam. Kita ada apa Mas? Kita ada sesuatu nak dibawakan untuk anda. Deko tadi dekat atas casing phone. Ini kita nak tunjukkan deko rumah. Ni saya cakap ni. Kegemaran. Masuk semua satu rumah. Jom. Warna hijau, warna pink. Let's go. Baik, pada hari ini saya akan bersama dengan salah seorang individu yang menggunakan warna kegemaran dia sebagai warna utama dalam dekorasi rumah. Jadi pada pagi ini saya bersama dengan Puan Nur Suhaili Muhammad Amin. Jadi apa yang saya nampaklah di dalam perkongsian Kak Suhaili di media sosial, TikTok dan sebagainya, kita nampak rumah Kak Suhaili ni memang penuh dengan warna-warna purple. Kenapa pilih warna purple tu jadikan sebagai warna utama? Okey, sebenarnya saya memang sangat suka warna purple. Boleh dikatakan obses jugalah dengan purple. Sebab pada saya warna purple ni warna yang buat kita gembira. Bila tengok warna purple tu macam jadi gembira, jadi happy je. Start beli rumah ni dalam tak silap 9 tahun yang lepas. Memang masa nak masuk rumah ni memang dah cakap dengan husband, rumah mesti warna putih. Mula tu nak putih, a touch of purple je. Tapi bila lama-lama tu macam purple tu dah overshadow putih tu, jadi tapi akak campur lah putih dan purple. So memang sebelum masuk rumah memang dah plan dah untuk rumah warna purple. Apa yang saya tengok macam Kak Suhaili, perabot-perabot pun banyak juga warna purple kan. Macam mana Kak Suhaili boleh orang kata mix and match tu? Dinding tu ataupun perabot tu nak susun dekat mana colour warna purple tu? Okey, sebab bila tengok macam keluasan rumah akak ni, dia tak luas sangat tau. Jadi kalau macam kita main sangat warna purple, dia takut gelap, nampak ruang sempit kan. So macam akak rumah narrow, akak match kan, mix and match, perabot yang terang, dinding yang gelap. Macam purple kat belakang ni kan agak gelap. So matchkan dengan warna-warna perabot yang terang supaya nampak luaslah rumah tu. Tak adalah nampak macam kita masuk tu nampak macam kelam je kan, sebab ruangan yang tak sesuaian dengan warna-warna perabot atau dinding rumah kita. Jadi kalau macam idea untuk nak dekor rumah tu memang 100% idea daripada Kak Suhaili lah, ke ada juga involve idea daripada suami dan juga anak-anak? Oh tak ada, memang 100% akak dan baru minta tolong dia orang. Kalau macam nak untuk DIY tu 100% akak bagi idea buat macam ni dan kami akan buat sama-sama. Orang luar yang datang dekat rumah Kak Suhaili, apa pendapat mereka pula? Kebanyakan yang datang macam okey rupanya rumah warna purple. Dia orang macam tu. Dia orang punya pemikiran tu memula macam purple ni macam kelakar lah kot, sebab normally rumah kan kelabu ataupun krim kan selalunya dekor. So maknanya okey lah pada pandangan dia orang juga. Sebab rumah kita yang nak duduk kan. Kalau kita suka warna apa pun, buat je, tak kisah. Tapi itulah pandangan setiap orang ni dia beza. Ada setengah orang nampak cantik, ada setengah orang tak kan. So subjektif. Kalau pandangan akak, kalau suka warna apa pun, untuk dekor rumah sendiri, just buat, tapi kena ada reference lah. Intai lah banyak kan. Kita boleh Google ke tengok kan apa-apa contoh dekor-dekor yang ada. So boleh ambil sana sikit, sini sikit, dan mungkin boleh mix dan jadikan ikut kehendak kita. Macam tu. Okey, warna purple menarik betul lah. Zack, macam mana? Macam tu je kau pas. Kan? Alright. Cantik tak? Cantik. Sangat cantik. Sebab bukan apa Muaz. Z sendiri tak pernah sangka. Z tak pernah sangka yang sebenarnya dalam rumah boleh buat keseluruhan warna
purple. Okey, memang kena pandai letakkan warna-warna lain. Macam tadi dia ada base warna putih. Jadi untuk anda semua seterusnya, kalau tadi kita dah ke casing phone, sekarang ni kita tahu di TikTok pun ada pelbagai video-video mengenai makeup di muka yang boleh berubah macam-macam, Zack. Betul. Dan bersama dengan kita hari ni Nur Syairah Azlan. Nah, mungkin you guys kenal dia. Dia juga pencipta kandungan kalau bahasa Melayu dia. Yes. Kalau Inggeris dia content creator lah. Okey, apa khabar? Baik. Jadi hari ini kalau kita tengok di matanya, dia telah pun dah buat siap-siap dah ada pelbagai corak yang menggunakan warna tau. Jadi masa mula-mula awak dapat, yalah, ada kelebihan ni memang daripada kecil ke? Maksudnya mak selalu bagi makeup selalu habis. Ni ke orangnya? Saya singkatkanlah soalan abang tu. Dia nak kata memang daripada kecil ke cantik. Apa dah panjang. Kena berhias lah abang kan? Okey, tak adalah dari kecil. Saya start benda ni masa PKP fasa kedua. Masa tu kan tak boleh keluar rumah kan. So sajalah try TikTok ni. And then trending yang emoji makeup tu kan. Okay. So saja nak try trend tu. So sampai sekarang lah saya buat benda tu. Ada orang tengok benda tu. Dua orang tetamu kita hari ini semuanya menjadi sewaktu PKP luar biasa. Dia macam satu jentik dekat saraf otak yang macam bring. Aku boleh buat satu benda lain. Okey. Luar biasa. Jadi hari ini jom saya nak kongsikan bersama dengan kita apa agaknya yang awak nak buat transisi di muka awak ni. Saya nak buat sama macam mata juga. Boleh pun masak? Boleh. Boleh buat sekarang ke? Boleh. Saya jauh sikit. Jauh Tak, sikit. sebab nak tunjukkan dia punya ni pergerakan dia. Okay. So hari ni saya nak buat sama je macam dekat mata. Mix hantam boleh. Mix hantam. Silakan. Okey, saya nak buat sama je tapi dekat pipi. So dia ada sikit colourful lah, macam rainbow sikit, and then ada dia punya awan-awan sikit. Okey, silakan. Boleh buat terus Okey. Kalau kita dengar slang si Sairan bercakap, macam ada macam Batak Timur sikit. Kelantan. Betul, Kelantan. Saya Kelantan Pekak. Kelantan Pekak. Pekak Kelantan saya. Kelantan Pekak. Kelantan Pekak tengok Abel Rozeh lalu. Abel Rozeh, Kelantan Pekak. Okey. Baik. Okey, lepas tu makeup yang kena ada kat sini. Color-color ni color basic lah. New basic untuk makeup art lah. Ini saya dah buat. Conteng Conteng macam ni je. Lepas tu nanti kita touch up lagi dengan awan-awan semua tu. Zack familiar dengan color-color ni, Zack? Tak berapa sangat lah. Tapi nak tanya, cakap pasal familiar tu, saya dah dapat idea nak makeup ni dari mana? Macam buku ke, movie ke? Okey, biasanya dari Pinterest. Tahu Pinterest tak? Tahu. Dari Pinterest lah. Warna merah kan? Betul. Aplikasi tu kan? Betul. Kadang-kadang ada jugalah inspired by mua-mua dari international semua tu. Dari dorang lah. Makeup artist luar negara yang paling Syairah suka? Syairah suka Sculptris. Kak dah tahu lah. Dia ada. Dia makeup artist terkenal. Dekat TikTok dia selalu buat kelas lah. Kelas dia berbayar? Bayar. Tapi tak pernah join lah. Memang mahal lah kalau nak dapat tu. Okey, yang awak buat ni, awak buat dekat muka awak sendiri ke ataupun sebelum ni awak ada buat kat muka orang ke untuk wedding ke? Tak ada. Saya memang content creator. Tak berani ke apa? Tak pernah try lagi. So yalah, kat muka sendiri je lah. Takut kat muka orang lain tak jadi ke macam mana? Tak, saya tahu lah ending dia macam mana, kan risau kan. Kita start kan dengan COVID kan. Macam ni. Ni Syairahnya. So Syairah tak interact lagi dengan orang. So just muka sendiri je lah. Video dia menarik ke? Siapa edit video ni Syairah? Sendiri, semua sendiri. Sendiri? Dia ke sendiri? Hebat. Power lah. Tahu? Ni orang yang sama weh. Dia kena ada dua karakter yang berbeza. Mula-mula. Before tu tak make up Tak make up pun, dia make up pun cantik lah. Macam dia produk sebelum pemakaiannya. Sekarang nampak pop keluar lagu. Saya tengok elemen ni, okey, macam mana awak mula dapat untuk membuat konten-konten sebegini? Saya suka dengan elemen muzik, elemen surprise ni. Saya awak telah membuat satu studio tengok TV tu tau. Tak pernah lagi. Satu studio tengok, maknanya bagus. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak boleh nak jangka kan, Syairah kan. Alright. So macam mana Syairah boleh dapat keyakinan untuk macam okey lah. Okey. Buat je lah benda ni, lantar orang kecam ke tak kecam ke, aku buat je macam tu. Yang tu sebenarnya
support daripada kawan-kawan media sosial lah yang tengok. Maksudnya diorang selalu bagi kata-kata positif. So confident tu datang dekat sendiri macam tu. So nak cakap overconfident tu tidaklah juga. Betul. Tapi macam mana? Sebab kata-kata orang lah yang bila positif tu. Bila awak buat jadi, orang suka, ramai follower, komen pun banyak, soalan pun banyak tadi. Dia menjawab soalan tu. Efek makeup pun ni buatlah Muaz. Efek makeup ni. Makeup effect. Macam-macam. Wah. Jadi kepuasan bila awak buat benda-benda macam ni, yalah, kenapa tak diluaskan lagi untuk orang lain? Sebab kan awak ada seni tu tau. Nak idea tak? Saya bagi idea sekarang live dekat TV. Okey, boleh. Dengan ni, awak boleh buat filter sendiri. Semua makeup awak ni butuhkan jadi filter kat Instagram. Pernah. Money, man. Pernah ada orang minta filter sendiri macam tu. Buat lah macam ni kan. Buat kan. Create yang filter. So dalam tu banyak filter. So Dia orang filter, lain tak make up dah kan? Dia bayar. Ada dia lah. Nak masuk kelas nanti bayar. Kita upsell kelas lain. Alright. Jadi kepada anda semua penonton Borak Kopitiam, Syahira datang dekat sini daripada dia baru beritahu dia beri konten. Sebab nak tunjuk passionate dia terhadap makeup dan share kepada kita. Yes. Sebenarnya, yelah, dia kena buat 2 dalam 1, bercakap sambil dia make up. Saya nak kacau dia banyak-banyak pun saya risau juga. Dia nak buat awan tadi kan? Takut jadi benda lain pula. Betul. Bila Muaz tak kacau dia, saya pula risau sebab nak cakap apa ni. Betul. Takkan saya tengok saya tengok saya. Dia tengok cermin. Takkan saya tengok cermin sama-sama. Pernah kena kecam tak buat konten macam ni, Syahira? Biasalah soalan-soalan dia berdua ni. Faham. Content creator kan? Tapi so far Alhamdulillah belum pernah lagi. Belum pernah kena kecam? Belum pernah yang maksudnya kecaman yang dahsyat tu tak pernah lagi. Tapi pernahlah dapat macam negatif komen yang apa macam cakap makeup hari ni tak memuaskan apa semua kan. Atau cuba lagi. Ajak couple dia? Saya dah kahwin. Dah kahwin terbalik. Patut yang ni aku tanya. Sebab awak tu saya dah tahu daripada tadi ni. Sebab apa? Cincin. Nampak sebab tu saya tak tanya soalan. Apa cincin? Cincin. Nampak orang lama. Awak cincin kahwin pun pakai cincin tak? Alamak, rasa bersalah pula tak pakai cincin. Tapi tak apa. Sebab masih macam orang yang tak tahu macam Zack. Contoh, mesti ada orang ajak couple. Mesti ada orang kacau awak kan? Tak ada kot. Sebab dekat TikTok tulis married ke apa? Tak adalah. Tapi ada je husband join sekali. Mana husband ada kat sini? Tapi ada je yang cakap macam, dah kahwin. Unfollow lah. Ada je. Ada juga. Follow sebab nak ngorat. Dia macam follow tak ikhlas sebenarnya. Follow tak ikhlas. Ada tak Zack macam tu, Zack? Ada orang follow Zack tak ikhlas? Tak tahu kan. Tapi perasan juga followers tu kadang-kadang menurun. Okey, jadi ada tak orang minta ajar? Maksudnya bila tengok awak buat ni cantiklah akak, saya nak belajar juga. Akak saya pun nak buat cakap juga. Ada je. Ada yang siap request kelas makeup lagi. So buat tak kelas makeup? Tak. Powernya. Zack, sambil dia borak, sambil dia buat, dia dah jadi awan tau. Cantik tau. Okey, macam mana dari segi pemilihan warna? Sebab warna ni kan ada orang letak kat muka, main letak je tak jadi. Tapi awak punya warna tu macam kena je pilihan warna tu. Macam mana awak pandai untuk pilih warna? Okey, sebenarnya kan yang ni menarik sebab semua colour bila kita combine dia akan jadi lawa tau. Sebab bila kita campur-campur colour ni dia jadi ceria. Faham tak? So bila ceria dia menarik. Tambah pula kalau macam contoh Aisyah buat awan-awan, apa bunga-bunga ke macam tu, dia akan pop up lah lagi. Faham tak? So, simple je ni. Awan dia dah menjadi ya. Okey, dah siap Ni dah siap. Okey, kameraman mungkin boleh fokus. Yang mana? Yang ni, nombor 2. Seumpama nombor 1. Ya, seumpama kita ada letak filter di muka dia, ada awan kat tengah-tengah ni. Ya, ya Rabbi. Nampak gigi. Padahal ni real tau. Ni real ni bukan filter Ini memang real. Seriously. Mata tu berapa lama buat? Yang ni mungkin dalam 40 minit macam tu. 40 minit dia buat lagi kita tadi tau. Tadi tak ada apa-apa macam mana boleh jadi macam ni? Itulah pasal. Tapi ni yang simple je ni. Ni yang simple. Paling simple. Wow. Okey. Dia boleh lukis terbalik Dia lukis terbalik. Kita nak menulis terbalik belum tentu. Dia lukis terbalik. Lukis muka kita sendiri. Tapi takkanlah berdasarkan dari PKP betul awak jumpa bakat yang awak ada. Tapi sebelum ni mesti awak ada buat make up ke apa semua kan. Takkan tiba-tiba boleh jadi pandai macam ni. Kalau make up biasa tu pernah je. Tapi basic make up je lah yang daily make up. Kalau yang macam ni memang tak pernah. Memang start PKP. Saya nak tanya. Saya rasa mesti ramai penonton Borak Kopitiam, especially yang perempuan, dah bertanya. Banyak main make up kat muka. Macam mana muka boleh macam flawless?
Mesti ramai yang tanya. Sebab biasa kan make up kan dia macam chemical lah apa semua. Dia akan jadi breakout kan. Basic skincare. Basic skincare. Maksudnya benda tu pun penting juga kan. Sangat. Dia cuci muka tu yang penting. Power lah. Okey, ini antara video-video yang ada di TikTok. Sebab tu kita nampak luar biasa lah sebab dengan karakter dia, Zack. Keki kanan dia, keki memang pandai lah. Pandai dia buat. Berapa lama Syera buat video ni, Syera? Ya, biasalah. Kalau yang simple macam ni mungkin dalam 2 jam atau lebih. Tak, lepas tu kamera tu letak dekat atas stand, atas tripod dia. Rekod, tak gerak lah, tak stop lah. Tak. Kalau tak nanti angle lari kan? Yes. Memang takkan smooth lah. Nampak tu? Wow. Masya Allah. Wow. Tu lebihan tu memang apa? Kertas. Kertas. Kertas tu? Buat sendiri. Syera kahwin dengan husband tu. Memang selepas kahwin baru pandai macam ni ke sebelum? Lepas kahwin. So macam mana suami punya reaksi tu? Awal-awal tu macam terkejut jugalah, macam pandai juga make up macam ni macam tu lah. Dia galakkan lah. Sangat supportif. Mana tahu dia panggil selalu tak ada. Rupanya tengah ni buat video. Yes. Mana je yang tak keluar-keluar ni. Tengok video. Begging. Kaki kanan. Goreng ayam, muka tengah lain. Keluar nak tualik ayam, muka lain. Pernah buat nasi ayam masa tu. Make up. Bertukar-tukar. Make up. Okey, nasi ayam jap. Make up. Buat sup kejap. Okey, jadi bila awak dah dikenali dengan digital ni kan. Maksudnya semua orang tahu. Ada tak yalah demand kat luar pun orang bila jumpa, boleh tak tolong make up? Tolonglah saya nak awak make up. Kan sebab awak make up cantik tau. So sayang ianya tak apa buat kepada orang lain. Tak buat masa sekarang ni tak adalah orang kenal sangat. Adalah seorang dua gitu je tu pun. Seorang dua tu Big Kelantan pula. Seorang dua pun tapi gitu kalau je. tu kan boleh buat duit. Maksudnya awak make up orang lain dapat income kan. Tapi dengan saya harga rasa yang hari ni tetamu-tetamu kita mereka ni rata-rata memang betul-betul buat seni lah kot. Tanpa memperdagangkan seni je saya rasa lah. Ya. Sebab dia tak nak sembang pasal duit pun, kita je lebih-lebih. Kita dapat peluang. Kita dapat peluang. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan awak punya TikTok, Instagram, Syera, orang yang suka dengan seni awak ni. Okey, so kalau nak tengok Syera punya TikTok, video make up semua tu. 1.2 juta tak kenal apanya. Boleh Syera punya Instagram Syahir Razlan. Lebih kurang je kita. Alright. So, thank you guys. Thank you guys pula. Terima kasih banyak Syera. Terima kasih banyak-banyak juga. Semoga dipermudahkan segalanya. Semoga rezeki terus meluas. Amin. InsyaAllah. Thank you. Awak buat memang sangat cantik. Terima kasih. Okey. Jadi untuk anda semua ada sesuatu yang kami nak kongsikan. Ini mengenai dengan Milo. Jadi pack minuman Milo adalah produk pertama di Malaysia yang strawnya dibuat daripada kertas untuk mengurangkan kegunaan plastik yang hanya dipakai sekali. Jadi inisiatif ini dapat menjaga kelestarian dalam alam sekitar dan Milo mengajak semua penonton-penonton untuk menyertai inisiatif ini. Jadi pada 20 Februari ini hari Ahad 10 pagi iaitu besok 10 pagi hingga 3 petang di PJ Eco Recycling Plaza. Jom kita mengitar semula sekali dengan Milo. Hanya kumpulkan minima 20 pack terpakai untuk menebus hadiah voucher dan hadiah-hadiah yang lain daripada Milo. Jadi untuk anda semua ambil peluang ini. Jangan lepaskan peluang. Melangkah jauh bersama Milo UHT. 100% kita semula agar alam terjaga. Kata sifat pada plastik kertas yang fantastik. Project Carton Milo UHT. Ayo bangkit untuk community. Kita semula masukkan straw. Pelihara satu-satunya bumi kita. Alright, kembali lagi dekat Borak Kopi Tiam. Fantai lah memang. Okey, kita akan kembali selepas ini. Ada seseorang yang kita nak kongsikan. Dia 1.2 million follower. Manalah tahu kita boleh jadi depan ni. Okey, kembali selepas ni Borak Kopi Tiam. Fantai lah memang. Aku cuba bertenang, walau hidup penuh tekanan. Separuh jiwaku hilang, terbang melayang ke awan.
itu bangun aku lalu menjadikan diri aku walau masih ku sendiri. Punya kurang ku tak peduli, percaya pada diri, semuanya mampu dihadapi. I don't plan to be number one, I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my day one. Whoa, whoa, walaupun jauh perjalanan penuh liku, ku kan sentiasa ada untuk diriku dan kamu. Syuk, tenang, tenang, aku coba bertenang, tapi mungkin tak senang. Dan dengar sayang, kalau ia dah hilang, buat apa kau kena? Mungkin ramai yang setuju, dan mungkin ada yang mengganggu. Kau, aku, yang penting kita tahu siapa nombor satu. Diriku sendiri, punya kurang ku tak peduli, percaya pada diri, semuanya mampu dihadapi. I don't plan to be number one, I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my day one. Aku coba bertenang, aku coba bertenang, boleh coba bertenang. Aku coba bertenang, boleh coba bertenang. Oh my god. Wow. Bertenang ke tu? Bergenang. Ha? Bukan Bergenang ke bertenang? bergenang. Okey. Sangat rasa-rasa macam Sebab itulah kita nak dia tenang. Ya. Aku cuba bertenang. Kan dia macam walau aku tak tenang. Sebab apa Muaz? Bila saya dengar lagu Bertenang tu. Sebab aku berenang. Muaz tak nak dengar cerita. Tak nak dengar cerita. Oh, okey. Tak nak dengar cerita. Mana dia rasa tahu cerita Penat bersama. kamera jalan. Tak, sebab kamera tu dah jalan, saya kena ikut. Aku cuba bertenang. Walau tak mau tenang. Aduh. Waalaikumsalam, adik. Wawa, terima kasih. Terima kasih. Begitu bertenang lah, seriously. Tapi saya tak bertenang sangat, saya nervous tadi. Hai, yang dah lama tak perform ke apa? Lama juga tak. Tak ada. Pagi tadi kat balik make up. Masuk-masuk untuk Wawa. Wah, living legend lah. Tak ada, biasa je. Wah, hampir 10 tahun lebih dalam industri ni. 11 tahun. Alhamdulillah. Sebab saya dengar lagu tadi 10 tahun lepas kan. Jadi satu perjalanan yang menarik lah. Betul, Bagaimana betul. Najwa Latif mula-mula masuk dalam industri ni, masuk AJF, pelbagai cerita yang ada. Jadi sekarang Abang antara interview pertama. Abang yang antara pertama. Ingat lagi macam mana dia mula nervous dulu. Zack, jangan kira berapa lama dah umur tu. Lamanya abang. Tak, sebenarnya Muaz, kalau pusing-pusing satu industri ni, semua ada pengalaman dengan awak. Waktu kecil. Alright, jadi Wawa, bertenang. Soalan yang paling saya nak tanya, siapa arranger ni? Siapa arranger Music dia? arranger. Music producer. Amza Sabri. Amza Sabri adalah arranger dan juga producer. Bersama dengan saya lah. Sebab memang sound dia memang bunyi dia tak macam typical yang kita selalu dengar. Sebab saya macam sound luar sikit. Macam Wawa bagi lagu tu, dia punya melody, and lepas tu macam kalau Wawa ada bagi reference sikit. Dan lepas tu Amza buat his magic. Alhamdulillah. Amza Sabri. Oh, Amza. Kenal ni kembar dua orang tu kan? Betul. Patutlah. Okey. Memang power, memang sedap dia punya arrangement. Jadi selain daripada melahirkan single-single baru, apa lagi perkembangan terbaru Wawa selepas belajar? Wawa sekarang seorang pensyarah. Saya seorang pensyarah, alhamdulillah. Selain daripada tu, Cik Puan. Selain daripada tu, saya juga tengah sambung PhD, alhamdulillah. Tengah sambung PhD. Mengajar kat mana tu Wawa? Saya mengajar kat UNITA International University Kelana Jaya. Tempat awak belajar dulu? Tempat saya belajar dulu. Wah, ya Allah, Wawa dah jadi pensyarah Muaz. Dah tua banget ni kamu ni. Taklah, sama juga. Jadi macam mana Wawa? Maksudnya Wawa masa tu, saya ingat lagi masa tengah meletup, betul Wawa kata okey nak sambung belajar lah. Sambung belajar teruskan juga. Jadi saya ingat masa tu alamak, lama Wawa tak keluar single. Lepas tu dah memang Wawa fokus lah. Saya tengok macam Wawa, orang tak boleh paksa apa Wawa nak buat. Saya nak buat apa yang saya nak buat. Betul, dan saya sebenarnya saya masih keluar lagu.
Cuma mungkin terhad dari segi appearance saya lah, sebab saya akan datang bila ada promo lagu saja. So mungkin dari situ orang nampak saya senyap sikit. Tapi sebenarnya saya buat je muzik, at the same time saya memang nak kejar cita-cita saya jadi pencara. Masya-Allah, Wawa. Saya bukan nak kata apa lah. Untuk muzik video Bertenang, Muaz dah tengok tak? Dah. Dia punya muzik video, cerita luar biasa tau. Cerita dia memang lain macam. Dia macam bukan sekadar lagu yang biasa, tapi dia sebuah penceritaan. Betul. Ada this one guy dalam muzik video tu, dia menangis tau. Betul. Dia kata macam something macam dia tak nak jadi apa? Dia rasa macam kenapa dia tak macam orang lain. Kenapa tak macam orang lain? So dalam lirik Wawa tadi dia katakan, I don't plan to be number one. Tapi orang lain semua tahu siapa nombor satu. Diri kita sendiri sebenarnya. Power betul waktu Wawa buat lagu ni pun sebenarnya dia waktu Wawa down. Dan Wawa rasa macam Wawa nak buat lagu yang untuk bila Wawa sedih, kalau Wawa dengar balik, dia remind diri Wawa, okey, yang paling penting sekali is kita kena prioritize diri kita dulu. Apa-apa pun diri kita dulu, dan lepas tu barulah kita fikir pasal kenapa benda-benda lain ni semua. Tapi yang paling penting is bersyukurlah dengan apa yang ada kan. Betul. Kebanyakan lagu Wawa banyak. Ni. Kan? Ilyas. Ini adalah salah seorang daripada MTAS Production. MTAS Production betul. Yang buat official music video ni. Alhamdulillah. Okey. Ada kakak Wawa. Ada kakak saya. Aku Arifin pun ada. Betul, ada aku Arifin juga. Semenjak lagu Tak Kisah Pun. tak kisah kan. Kenapa ada aku dalam Betul. Abang ni pun abang risau sebab abang sebagai yang tengok adik pada awal-awal tadi. Selalu tengok adik study group lah, keluar sama-sama lah. Abang risau. Sejak lagu tu, aku apa terus projek ni tak habis-habis ke? Okey, dia sebenarnya ajak ramai orang. Tapi waktu tu tiba-tiba ada banjir. So saya sebenarnya ajak manager saya Abah Azari, ajak adik saya juga, tapi semua ada kekangan masing-masing. Jadi siapa yang ada tu antaranya adalah aku Arifin. Dan dia tak ada kekangan untuk Wawa. Alhamdulillah. Dia ada untuk Wawa. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya ialah Wawa dah besar. Jadi Wawa dia dah boleh besar. bercerita Ikut dia lah percintaan. Dulu I tak dibenarkan tanya-tanya macam ni. Sebab dia sekolah lagi. Tapi tak boleh, mak saya tengok. Okey. Nanti saya dah beritahu kat dia tahu. Ni soalan producer suruh tanya. Tapi kan dengan Wawa ni senang je. Apa yang sedang dialami akan keluarlah lagu tu. Betul. Ada keluar lagu cinta belum lagi kan? Maksudnya dia belum bercinta lah. Cinta muka buku? Tak, sekarang. Oh, sekarang. Maksudnya dia belum lagi. Dia adalah. Alah, adalah. Tak kisah pun tu macam something ke? Aku tak kisah pun walaupun slipper Jepun. Aku tak kisah pun. Dia boleh tengok daripada banyak segi, banyak angle. Wawa, Bertenang pun Wawa tulis kan? Betul, saya tulis bersama dengan kakak dan adik saya. Ika Latif dan juga Irma Latif. Sekarang adik dah boleh tulis. Dulu Najwa dengan kakak je? Betul, dulu saya dengan kakak lepas waktu lagu Tak Kisah Pun. Waktu COVID. Muaz. Waktu COVID. Awak adik dah tua. Oh, adik dah sekarang boleh menulis. Dulu adik saya John. Adik dia kecil. Adik saya John. Kecil. Weh, Muaz, aku nak panggil uncle lah. Jangan. Dia panggil abang tau. Alright, Wawa. Terima kasih banyak, Wawa. Terima kasih. Kepada anda semua jangan lupa untuk dengarkan lagu Bertenang di YouTube channel Najwa Latif. Bertenang, Najwa Latif keluarlah official music videonya. Betul. Dan tuliskan gambar anda yang menangis-nangis tu. Okey. Ni Instagram Wawa. Betul. Najwa Latif. Wawa selalu belanja macam-macam lah lagu. Tapi saya seronok tengok Wawa ni satu je. Dia enjoy dengan live dia. Itu je. Setuju, betul. Kita tak payah nak please orang lain. Kan? Yang paling penting diri kita dengan keluarga kita. Betul. Kan? Betul. Jadi tahniah Wawa. Terima kasih. Abang bangga dah jadi lecturer sekarang ni. Terima kasih. Tahniah sekali lagi. Alhamdulillah. Kan? Wawa, saya pun bangga. Saya bangga je lah. Saya memang bangga lah. Alright. So, semoga dipermudahkan segalanya. Kepada anda, jangan lupa untuk esok bersama dengan sahabat kita, Haziq dan juga Fiona. Alright. Jadi, kepada anda kita harapkan hari ini kita bercerita mengenai warna-warni kehidupan. Ya. Jangan lagu-lagu raya kita tak main sekarang. Kehidupan. Kehidupan. Tak lagu tu, tapi kita ambil mood. Apa-apa pun kita kena bertenang. Alright. Salam hujung minggu daripada saya, Zaid American. Saya Muaz Muhammad. Kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Stay safe guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Apa-apa pun bertenang.